الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. Terima kasih pada Syakira, terima kasih banyak-banyak pada tuan puan-puan semua yang sudi melapangkan masa untuk hadir. Ini semua adalah tetamu Allah. Allah pilih tuan-puan untuk hadir. Bagi saya berapa orang datang itu tidak penting bagi saya lah. Sebab saya sendiri menjadikan kuliah ini sebagai sebab untuk saya melakukan tadabbur. Maksudnya mungkin barangkali tuan-puan menyangka kehadiran saya adalah untuk bagi kuliah. Tapi sebenarnya sejam sebelum saya bagi kuliah ini, saya membaca ayat-ayat Quran yang akan saya bentangkan dengan perspektif apa yang agaknya Allah nak beritahu saya menerusi ayat-ayat ni. So bukan perspektif saya nak mengajar. Sebab saya rasa kalau saya berinteraksi dengan ayat Quran dengan perspektif aku nak ajar orang, aku nak ajar orang, aku nak ajar orang, maka apa yang saya dapat adalah ialah saya mengajar orang. Orang lain mungkin seronok dengan apa yang dikongsikan, tapi yang mengajar belum tentu bahagia. Berapa ramai yang mengajar, ya, akhirnya dia tidak mengecapi kebahagiaan. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang mengecam orang-orang yang mengajar, iaitu namanya Ahlul Kitab. Ini orang yang mengajar, orang yang diberikan Allah kemampuan dan kefasihan untuk mengajar. Tapi kenapa Allah mengecam mereka? Sebab mereka berkata perkara yang mereka tidak amalkan. Jadi saya berlindung daripada Allah daripada digolongkan orang yang berkata perkara yang tidak dikotakan. Jadi sepanjang saya drive daripada Bangi tadi, saya baca balik ayat 87-88. Tapi perspektif saya bukan tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada dalam fikiran saya semasa saya membaca semula ayat-ayat ini dalam kereta. Dalam fikiran saya adalah, Allah, Kau takdirkan aku dapat membaca ayatmu sekarang yang belum tentu orang lain dipertemukan, dijodohkan dengan melihat ayat-ayatmu ini sekarang. Sebab sekarang waktu orang makan, orang sibuk sana kemari, on the way nak naik ke tingkat ini pun kita lihat ratusan manusia dengan urusan masing-masing, dengan phone masing-masing. Sebab ini waktu lunch. Tetapi Allah jodohkan saya, Allah takdirkan saya dapat baca ayat Quran. Dan ini sebenarnya rezeki. Tak semua orang dapat rezeki ni. Kebanyakan dapat rezeki makanan minuman ni pada waktu begini. Tapi rezeki yang paling besar adalah dia dapat rasa Allah nak beritahu sesuatu pada dia. Jadi ini bukan accidental. Jodoh anda bertemu dengan ayat Allah, ia bukanlah satu benda kebetulan. Ingat betul-betul benda tu. Lepas tu bila saya dalam perjalanan, saya tak nak perjalanan saya jauh daripada Bangi, hanya sekadar nak mengajar. Lalu bila tak ramai orang, saya kecewa. Tapi saya tak kecewa. Sebab bagi saya, seorang datang pun tak apa, tuan seorang pun tak apa. Jangan tak datang pula. Sebab dalam fikiran saya, perkara paling berharga adalah bukan kuliah ni. Perkara paling berharga bagi saya adalah Allah peringatkan semula saya apa yang saya lupa dengan ayat-ayat yang saya akan bacakan pada anda. Jadi betulkan ya. Satu hari nanti tuan-tuan mungkin akan mengajar ayat Quran pada anak-anak, pada suami, pada masyarakat, pada grup jiran. Dalam WhatsApp grup ada grup jiran nak mengajar. Tapi tanya balik, aku nak ajar orangkah? Aku nak supaya ayat itu seperti menegur apa yang selama ini aku lupa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita buat begitu,
Maksud saya begitu adalah saya ulang balik baca ayat-ayat ni. Sebelum telinga saya dengar dulu ayat ni dalam kereta tadi. Wallahi, Allah Ta'ala seperti memberitahu saya sesuatu yang tidak pernah saya rasa saya dengar sebelum ini. Dan seperti saya tidak pernah temui dalam mana-mana kitab tafsir ataupun saya dengar daripada mana-mana para ulama. Ini namanya tadabbur. Tuan-tuan ulang balik baca ayat ni dengan intention, Allah, apa agaknya kau nak beritahu saya? Saya percaya ayat 87 ni bukan hanya setakat cerita. Maha suci Allah daripada sejarawan. Allah bukan sejarawan. Takkan setakat standard Quran melaporkan cerita sejarah. Nabi Yaqub memerintahkan anak-anaknya mencari Yusuf dan Bunyamin. Dan Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anaknya jangan berputus asa. That's all. Dia kena ada satu benda keluar daripada mulut kita. Iaitulah, so what? Baca ayat ni, so what? So what tu maksudnya, apa yang Allah nak bagi tahu aku sebenarnya? Pertama, masa drive tadi, bila kita baca ayat 87 ni, untuk makluman, ayat 87 ni tersurat. Apa yang tersurat pada ayat 87 ni, yang tersurat daripada ayat 87 adalah, ya baniya, nak, wahai anak-anak ayah, ayah nak kamu semua cari sampai jumpa, fatahassasu, kamu semua idhabu, pergi ke Mesir dan cari sampai jumpa Yusuf dan saudaranya Bunyamin yang sudah ditahan oleh kerajaan Mesir. Saya tidak mahu mengulang apa yang sudah berlaku kepada Bunyamin. Dan ayah menambah lagi pesanan, jangan berputus asa daripada mencari mereka. Kerana kalau kalian berputus asa daripada mencari mereka, itu bermakna kalian telah berputus asa daripada rahmat Allah. Dan orang yang sentiasa berputus asa daripada rahmat Allah adalah bukan orang beriman. Iman dan sentiasa optimis, dia tidak boleh dipisahkan. Iman dan optimis. Kan? Iman bila bertambah, sangka baik pun akan bertambah. Bukan iman kalau bertambah, kalau sangka baik, optimis, saya akan jumpa. Saya yakin saya akan jumpa. Saya hanya kena cari lagi, saya kena cari lagi, saya akan jumpa. Tanda iman itu sihat adalah bila bertambah sangka baik pada Tuhan. Ini yang diajar oleh Nabi Yaqub. Okay, ini tersurat. Yang tersurat daripada cerita ni adalah Nabi Yaqub memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir kerana bekalan gandum sudah kehabisan. Kalau anda follow kuliah saya daripada awal, mereka pergi ke Mesir kali ke berapa dah ni? Ayat 87 ni. Idhabu, pergi ke Mesir nak. Ayah suruh anak-anak pergi ke Mesir kerana bekalan gandum dah habis. Masih ingat Bunyamin kena tahan? Bunyamin tak boleh balik ke Palestin, tapi mereka boleh balik ke Palestin. 10 orang ni boleh balik ke Palestin dengan gandum masing-masing. Tetapi sebenarnya bukan 10 orang lah yang balik Palestin, 9 sahaja. Abang Long stay Mesir. Abang Long stay Mesir sebab rasa bersalah nak balik, tak tahu nak tutup muka daripada ayah ni. Sebab dia Abang Long. Jadi kamu 9 balik. Jadi mereka balik dengan guni gandum masing-masing lah. Tetapi gandum akhirnya bila dah dimakan berbulan-bulan, habislah bekalan. Jadi setahun selepas ditahan Bunyamin, maka bekalan gandum habis. Kita nak makan gabrion ni, tak ada makanan, nak makan pasir, tak boleh nak makan. Kita kebuluran ni. Lalu ayah kata pergi ke Mesir. Sebenarnya tak payah tunggu ayah kata. Betul tak? Anak dah besar panjang. Anak-anak kan kata ayah, benarkan kami pergi ke Mesir ayah? Kami percaya. Walaupun kita dah tak ada barang-barang nak ditukar dengan kerajaan Mesir. Masih ingat sistem barter? Anda tak boleh dapat gandum kecuali anda kena ada barang berharga. Ya, anda kena barang berharga. MacBook contohnya diberikan kepada kerajaan Mesir, dapat seguni gandum. Tapi sekarang suasana dan situasi anak-anak Yaqub nyata berbeza daripada sebelumnya. Dulu mereka ada barang-barang tu nak tukar. Sekarang barang-barang habis. Tak ada barang nak tukar. Jadi mereka kata pada ayah, kita ni mati kebuluran 2-3 minggu lagi ni. Ayah, kami nak ke Mesir. Ayah sabar sekejap, duduk sekejap di sini.
Dan ayah doakan kami boleh meminta ihsan dan budi bicara Tuanku Raja Mesir untuk sedekah sekali lagi. Okey, kalau saya sebut sedekah sekali lagi, maknanya sedekah tu pernah berlaku. Bila? Kira ramai ni kita berdiri pula. Bila sedekah kali terakhir berlaku? Tuan-tuan dah lupa dah pemergian anak-anak Yaqub kali pertama. Mereka pergi bawa barang-barang, dapat gandum, and then bawa balik gandum. Bila sampai rumah, mereka dapati bukan gandum saja mereka dapat, barang-barang mereka pun mereka dapat balik. Itu tandanya Tuanku Raja telah sedekah. Sebab sepatutnya barang-barang itu diserahkan pada kerajaan. So maknanya raja itu dah bersedekah. Jadi mereka yakin Tuanku Raja Mesir ini akan kembali sudi untuk bersedekah. Tetapi ayah kata, nak, silakan pergi ke Mesir, kita nak elakkan mati kebuluran. Tapi ayah nak pesan satu benda, cari Yusuf dan Bunyamin. Cuba anda fikir, apa pengajaran? Jangan baca Quran setakat, oh saya tahu dah ceritanya, bla 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 bla. Tapi stop, jangan pergi ayat 88. Jangan pergi lagi ayat 88. Fikirkan sejenak, apa yang Nabi Yaqub nak ajar kita? Bayangkan Nabi Yaqub ada dengan anda sekarang, dan dia sedang membacakan ayat 87 ni kepada anda. Dia nak ayat apa dia? Jadi benda ni yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada saya untuk merasakan pengajaran yang sangat besar, iaitulah bila kita ditimpa musibah, itu tandanya ada dosa belum terampun. Sebab tu ayah pesan, betul dah anak-anak nak pergi Mesir, sebab kita ni dah kebuluran boleh mati. Memang ayah tak payah suruh, anak-anak dah besar panjang, ya, pergilah dapatkan makanan, dapatkan belas kasihan ihsan daripada Tuanku Raja Mesir berkenaan. Tapi ayah nak pesan satu benda, kenapa kita ditimpa kemiskinan begini sekali lagi, nak? Kenapa tiba-tiba kita tak ada makanan sekali lagi? Kenapa kemarau ni menyebabkan kita semua menghadapi kesusahan? Barangkali ada dosa kalian yang belum diampunkan Tuhan. Maka cari Yusuf. Dia adalah sumber kepada masalah yang berlaku. Yusuf barangkali tidak memaafkan kalian. Yusuf barangkali masih hidup, aku tak percaya pada dakwaan kalian 30 tahun lepas. Sampai sekarang, 30 tahun yang lepas, sampai sekarang aku tak pernah percaya pada dakwaan kalian dia dimakan serigala. Aku tahu benda yang korang tak tahu, iaitulah Yusuf masih hidup. Seorang Rasul, dia sangat percaya kepada janji Allah. Jadi dia kata, untuk mengelakkan masalah ni berulang, iyalah kamu pergi ambil gandum, and then kita makan semula berbulan-bulan, datang balik masalah tu. Kenapa asyik masalah yang sama je, Ustaz? Saya asyik berdepan masalah yang sama je. Itu tanda kamu ada dosa yang belum terampun, yang kamu buat-buat lupa. Cuba kenang semula apa dosa tu, dan barangkali dosa tu ada babitkan orang lain. Bukan dosa kamu dengan Tuhan. Dosa tu membabitkan kamu dengan orang lain. Barangkali kena minta maaf dengan dia, sebab dia tak memaafkan kamu. Jadi, sedangkan dia tu orang yang saleh, dan kamu buat-buat lupa yang kamu telah melakukan satu benda yang sangat tidak sepatutnya kepada Yusuf. Jadi tuan-tuan, Yaqub sedang mendidik anak-anaknya bila berlaku masalah. Jangan sekadar memikirkan penyelesaian masalah yang bersifat jangka pendek. Kena fikirkan juga punca masalah tu. Musibah punca daripada dosa. Dalil surah Asy-Syura, iaitulah ayat Allah berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin illa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Saya tengok ayat penuhnya, tetapi makna ayat itu adalah apa jua musibah yang mendatangi kamu, ia adalah kerana
dosa dari tangan kamu. Satu pengajaran yang sangat mahal dalam ayat. Kemudian sekarang anak-anak Yakub sedang berada di hadapan tuanku raja. Lalu mereka mengemukakan rayuan. Ya ayyuhal aziz, ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana ad-dur. Tuanku raja, kami datang merayu bantuan. Bantuan yang benar-benar mengharapkan belas ihsan daripada tuanku. Kami hanya membawa barang-barang yang sudah tidak diperlukan oleh kerajaan tuanku. Musdah artinya barang-barang yang tuanku akan menilainya sebagai tidak bernilai. Kerajaan Mesir kami tahu perlukan kraftangan tertentu, perlukan barang-barang tertentu untuk mendapat manfaat bagi kerajaan. Tapi kami minta maaf, kami bawa barang-barang yang tidak berguna. Dan kami yakin kerajaan tuanku tak akan terima barang-barang ini. Lalu tuanku tidak memberikan gandum. Kami hanya mahu merayu kepada tuanku supaya sedekahlah kepada kami. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Ucapan siapa ni? Ucapan 10 orang tu. Tuanku, Allah sesungguhnya akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang bersedekah. Itulah ayat motivasi daripada 10 orang saudara-saudara Yusuf ini kepada tuanku raja. Dengan harapan tuanku raja akan sudi untuk melakukan sedekah. Sekarang tuanku raja mendengar ataupun tidak rintihan, kesusahan, rayuan ya daripada 10 orang saudara-saudara Yusuf ini. Tuanku raja dengar ke tidak? Dengarlah. Dan tuanku raja bukan setakat mendengar, memasang telinga, bahkan terkesan dengan ayat terakhir. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Kalau saya lah duduk di tempat tuanku raja ini, yang sebenarnya siapa? Punya apa tu? Yang sebenarnya siapa tuanku raja ni? Yusuf. Dikenal benar 10 orang ni. Demo nak bagi tazkirah pada hamba, tak payah. Kononnya Allah akan mengajari orang bersedekah. Pira. Perangai kamu aku tahu. Nak bagi tazkirah konon pada orang lain, suluh diri sendiri dulu. Setengah orang dia ada perangai begitu. Dia tak boleh dengar teguran, dia tak boleh dengar tazkirah kerana menghukum kepada seseorang itu berdasarkan perbuatannya di masa lampau. Kau nak bagi tazkirah kat aku kenal kau dari A to Z. Menjak datang kuliah, Zuhur tu asyik nak bagi tazkirah ke orang kan? Kau nak aku dedah. Jadi, tuan-tuan, siapa pun bagi tazkirah, siapa-siapa pun bagi teguran, siapa-siapa pun baca ayat Allah dengar. Kerana barangkali ayat tu memanglah lidah dia sebut. Tapi lidah dia hanya asbab. Ayat tu datang daripada dia, Allah. So dengar, Yusuf dengar. Yusuf terkesan. Dan siapa di hadapan Yusuf sekarang bukan orang lain. Yang kebuluran akan mati dalam masa beberapa bulan adalah saudara-saudaranya sendiri. Apatah lagi bila mereka mengatakan kami yang bersepuluh dan ahli keluarga kami. Dalam fikiran Yusuf, siapa ahli keluarga ni? Ayah dia. Ayah macam mana? Dia tidak dapat untuk menahan perasaan. Pada waktu ini Yusuf tidak dapat menahan perasaannya.
kerana simpati kepada 10 orang, lebih simpati kepada ayah. Lalu waktu ini Yusuf meyakini this is the right time for me. Inilah waktu terbaik untuk saya menunaikan apa yang mereka sebut sebagai Allah mengganjari orang bersedekah. Tuan-tuan, bila sebut sedekah, dalam fikiran anda sedekah apa? Duit, apa dia? Gandum. Dan sedekah harta. Saya dengar gandum tadi. Terlalu sejarah. Sedekah gandum, sedekah makanan. Tahu tak benda paling susah orang nak sedekah? Kemaafan. Apa definisi sedekah? Beri, tak harap pembalasan. Saya maafkan kamu, saya tak harap apa-apa. Itulah ayat-ayat seterusnya. Maka Yusuf alaihi salam tidak dapat menahan perasaannya. Bila melihat 10 orang itu melakukan sesuatu yang membabitkan mereka di ambang kematian. Maka Yusuf kata, hal alimtu, adakah kalian ada pengetahuan tentang apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Kalian lapar sekarang, kalian dahaga sekarang. Kalian pernah terfikir tak, ada 2 orang lagi adik kalian yang barangkali lapar dan dahaga? 30 tahun lepas, kalian tak fikir ke apa akan jadi pada Yusuf bila kalian umban dalam telaga? Makanan dia, minum dia, boleh mati ke buluran. Yusuf seolah-olah sedang memberitahu saudara-saudaranya, saya faham anda kebuluran. Saya faham anda di ambang kematian. Tapi boleh tak saudara-saudara jangan fikir saudara-saudara je. Saudara-saudara tak pernah terfikir ke ada orang yang juga lapar dan dahaga? Ada orang lain juga yang berada di ambang kematian. Mereka tidak lain tidak bukan adalah saudara-saudara anda sendiri. So jangan hanya memikirkan kita je ada masalah. Antara cara nak motivasi diri kita ni, kita kena ingat, ya, ada orang lain yang barangkali lebih susah daripada kita. Ni Yusuf tengah hajar abang-abangnya. Kalian susah, saya faham. Tapi kalian semasa susah ni, kalian pernah fikir tak apa yang dah berlaku? Adik kalian, kalian kebuluran. 2 orang ni, kalian tak pernah fikir ke yang diorang juga pernah kebuluran? Tak ada orang nak bantu mereka berikan sesuap makanan dan nasi. Jangan pentingkan diri sendiri dalam hidup ni. Tetapi dalam fikiran saudara-saudara Yusuf, bila tuanku raja begitu, bila tuanku raja berkata Yusuf, lalu dalam fikiran mereka, dia tahu mana kita telah buat something kepada adik Yusuf. Dia ada CCTV ke kat rumah kita? Dia ada SB ke di Palestin? Siapa dia ni? Soalan daripada Yusuf sudah cukup untuk menyebabkan saudara-saudara Yusuf terpinga-pinga dan terkejut. Dan dalam fikiran mereka, tidak lain tidak bukan, innaka la anta Yusuf. Mereka berada di kemuncak kekeliruan. Mereka berada di kemuncak kebingungan. Lalu mereka mahu memutuskan diri mereka daripada kekeliruan dan kebingungan dengan terus bertanya, adakah kamu Yusuf? Lalu Yusuf alaihi salam terus tidak membuang masa, membuat deklarasi yang menjadi puncak kepada cerita ni. Dan anda kena ingat, ketika dia kata Ana tu duduk kat atas ke duduk kat bawah? 30 tahun lepas, siapa duduk di bawah, siapa duduk di atas? 30 tahun lepas, siapa duduk di dasar, perigi, di bawah, dan 10 orang ni nyi.
Mengejek-ngejek, memaki-memaki, goodbye begitu kan. Bakal rasul bakal rasul. Kita tengok Tuhanmu membantumu atau tidak. Dulu 30 tahun lepas, Yusuf di bawah, 10 orang di atas. Tapi bila Yusuf menangis kerana bimbang kematian akan datang kepadanya, falamma dhahabu bih wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, maka Allah memberikan wahyu kepada Yusuf, satu hari nanti kau akan duduk di atas dan diorang akan duduk di bawah. The time will come. Lepas tu saya ulang sekali lagi apa yang saya sebut minggu lepas. Baca surah Yusuf bukan hanya cerita. Surah Yusuf ni dia memaparkan peraturan Allah. Dia memaparkan peraturan Allah kepada manusia. Peraturan ni dia memang tidak boleh dielakkan. Tuan-tuan tidak boleh lari daripada peraturan ni. Apa dia peraturan ini? Orang yang bersabar dan melakukan kebaikan ketika tak ada orang tengok, dia akan dapat keputusan. Orang yang mempunyai perasaan dengki, cemburu dan tidak pernah bertaubat atas jenayah mereka buat, mereka pun akan dapat keputusan. Peraturan Allah adalah orang bersabar akan berada di atas, orang yang melakukan kejahatan dan tidak pernah bertaubat akan datang satu ketika dia berada di bawah. Ini peraturan Allah. Tak ada orang boleh lawan peraturan ini. Belajar saja daripada Firaun. Belajar saja daripada Qarun. Belajar saja daripada Bani Israel. Quran melakukan peraturan yang sama. Iaitulah hari ini abang-abang akan belajar satu perkara. Dulu saya dan Bunyamin berada di bawah. Hari ini kami berdua berada di atas abang-abang semua. Abang-abang datang merayu pada kami. Dulu kami merayu pada abang-abang, jangan buat begini, jangan umban kami, jangan pukul kami. Tapi dia panggil roda tu berputar, abang-abang. Sunnatullah, roda tu berputar. Peraturan Allah, Allah takkan menangkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan Allah takkan biarkan orang-orang yang takwa, sabar, ihsan. Allah takkan biarkan mereka duduk di bawah. The time will come, roda itu akan berada di atas. Jadi surah ni tidak hanya menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia juga adalah cerita anda. Anda pilih anda nak duduk dekat side mana sekarang? Yusuf Bunyamin kah? Atau saudara-saudara Yusuf? Kalau anda memilih Yusuf dan Bunyamin, maka 3 karakter ni kena ada. Adik-beradik maki maksudnya saudara-saudara, kawan-kawan, ya. Tapi anda kekal menjaga diri, sabar dan melakukan ihsan. Dan kalau anda memilih untuk jadi saudara-saudara Yusuf pun tak apa. Iaitulah cepat-cepat melafazkan taubat dan beristighfar dan mengiktiraf kesalahan yang sudah dilakukan. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna laqatiin. Inilah benda yang 30 tahun Nabi Yaqub tunggu anak-anak mereka lafaz. 30 tahun bukan tempoh sekejap, tuan-tuan. Kita ada lebih kurang 30 minit lagi. 30 tahun Nabi Yaqub tunggu statement ni. Apa dia? Ayah, maafkan kami sudah melakukan kesalahan. Minggu lepas benarnya ayah, kami telah umban Yusuf ke dalam telaga. Bukan usahakan seminggu. Yaqub tunggu. Sebulan Yaqub tunggu. Anak-anak ni nak datang mengadu tak pada aku. Apa benda sebenarnya berlaku. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu aku, Yusuf hidup. Dia akan jadi rasul satu hari nanti. Berdasarkan mimpi yang dicerita pada aku sendiri. Tetapi laporan anak-anak menunjukkan mereka berdusta. Jadi aku nak tunggu anak-anak ni melaporkan benda yang sebenar. Tapi satu orang pun daripada 10 ni tak ada seorang pun yang mengatakan lafaz fikir. Tetapi hasil tarbiyah Yusuf. Kalau anda masih ingat apa yang Yusuf buat ketika kedatangan 10 orang kali pertama. Kali kedua ditahan Bunyamin. Dan ini kali ketiga. Akhirnya mereka cepat-cepat mengiktiraf kesalahan yang mereka buat. Ucapan ini bukan ucapan yang dibuat kerana takut Yusuf bertindak menggunakan kekuasaannya ke atas mereka. Tetapi ucapan ini dibuat barangkali dengan air mata. Kerana mereka tidak boleh
mempercayai seorang yang bernama Yusuf masih hidup. Dan sekarang bukan sekadar masih hidup, rupa-rupanya dia adalah penyelamat Mesir, tuanku Raja Mesir, Al-Aziz, yang telah berjasa besar bukan sekadar kepada rakyat Mesir, bahkan kepada mereka. Ya, dengan memberikan sedekah buni-buni pada pertemuan yang pertama dan menahan Bunyamin supaya dia tidak ditorture lagi pada pertemuan yang kedua. Jadi tuan-tuan, Yusuf terus cepat-cepat apabila melihat abang-abang yang menangis, terharu dan teringat kepada dosa-dosa di masa lampau. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, wahai Yusuf. Kami bersedia untuk kau timpakan kepada kami pembalasan. Abang-abang dah reda waktu ni, kami reda. Kau nak humban kami dalam telaga 3 hari 3 malam pun kami sanggup. Untuk kisah balik apa yang dah berlaku. Mereka dah reda untuk terima hukuman. Bagi mereka, mereka memang berhak dihukum. Khati'in maknanya mereka mengaku salah. Maknanya bersedia untuk dihukum. Supaya dengan hukuman yang Yusuf akan beri, mereka diampunkan Allah. Concern anak-anak Yaqub ini adalah Allah ampunkan saya. Dengan hukuman yang akan dilakukan oleh Yusuf. Jadi expectation mereka adalah Yusuf hukum kami. Dengan hukuman kamu, kami akan diampunkan Allah. Kerana pertemuan kali ini benar-benar menyebabkan kami teringat ada dosa besar yang kami buat. Kami buat lupa. Tetapi Yusuf alaihi salam cepat-cepat memberikan ucapan yang mengejutkan saudara-saudara Yusuf. Di mana dia berkata, la tatriba alaikumul yawm. Mulai hari ini abang-abang, tak ada seorang pun yang akan mengungkit apa yang sudah berlaku di masa lampau. Saya menjangkakan ucapan ini akan keluar daripada mulut salah seorang daripada saudara-saudara Yusuf. Seperti Abang Lo. Ketika semua orang sedang mengaku salah dan bersedia untuk dihukum, mungkin salah seorang akan berkata, Yusuf alaihissalam, kami sudah insaf, kita buka chapter baru please. Jangan ungkit lagi apa yang dah berlaku. Tetapi ia muncul daripada Yusuf mangsa. Yusuf tu mangsa. Menderita. Dan tahukah anda, inilah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah pada tahun 8 Hijrah semasa membuka Makkah, ketika penduduk-penduduk Makkah meyakini Nabi sebagai pemimpin Madinah akan bertindak ke atas mereka. Kerana penduduk-penduduk Makkah semasa Nabi membuka Makkah, merekalah kaki-kaki pukul Nabi dan para sahabat semasa 13 tahun di Makkah dahulu. So mereka dah reda kalau pemimpin Madinah ini akan menghukum mereka. Sebab dulu kita halau dia keluar daripada Mekah. Kita pukul sahabat-sahabatnya, kita bunuh semuanya. Jadi memang berbaloi lah dia balas kita. Tetapi Nabi ungkap ungkapan yang sama yang menyebabkan Abu Sufyan masuk Islam. Hindun yang bunuh siapa? Hamzah masuk Islam. Ikrimah anak Abu Jahal masuk Islam. Khalid Al-Walid yang membantai pasukan pemanah di Uhud masuk Islam. Musuh masuk Islam dengan penuh keinsafan. Ucapan yang mengejutkan. Ya, penduduk-penduduk Makkah, ini cara Nabi tadabbur. Nabi terkesan dengan cerita Yusuf dan Nabi membumikan ucapan Yusuf di bumi Makkah. Sebab tu kita pun bila baca ayat Quran ni tuan-tuan, kalau boleh hafal. Macam saya pesan minggu lepas ayat 86. So bila kita dirundung masalah, bila kita dalam kesusahan, baca ayat tu. Ayat tu akan menjadi kekuatan kita. Ayat Quran ni tuan-tuan bila dibaca, dia bukan macam anda baca kata-kata motivasi daripada pakar-pakar motivasi. Anda tengok sedih. Tetapi anda teringat satu ucapan satu orang pakar motivasi. Misalnya cemerlang, datang pada hati yang tenang, contohnya kan. Dia tak memberikan anda kekuatan. Tapi kalau anda baca ayat Quran yang telah anda fahami, dia lain tuan-tuan. Kalau boleh baca 2-3 kali, dan kalau boleh baca dengan perlahan-lahan, tertib.
Ya. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini abang-abang semua tak ada seorang pun akan mengungkit. Maksudnya apa? Termasuk aku. Aku layak untuk ungkit kesalahan abang-abang. Tapi saya termasuk dalam perintah larangan ini. Tak ada seorang pun akan ungkit apa yang dah berlaku di masa lampau. Bahkan, subhanallah, memaafkan satu hal. Tak semua orang boleh memaafkan. Ya, maaf saya batin setahun sekali, tapi dalam hati tak maafkan pun. Ya, orang boleh forgive, tetapi susah untuk forget. Tapi sekarang ni membabitkan forget it. Kita buka chapter baru. Jangan ada kalangan sesiapa nak ungkit balik apa yang dah berlaku di masa lampau. Dan yang ketiga, memohon pada Allah supaya saudara-saudaranya diampunkan Allah. Ini benda yang paling susah dilakukan. Oleh suami kepada isteri, oleh isteri kepada suami, oleh ayah pada anak-anak. Ya. Dan kita dengan kaum muslimin, kaum muslimat. Kita selalu baca dengan imam kan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Yang khatib baca besar makna doa tu. Maknanya anda pandang semua orang dengan harapan Allah ampunkanlah dosa-dosa sahabat-sahabat saya ni. Allah ampunkan dosa saudara-saudara semua. Abang-abang semua, saya akan doa pada Allah sekarang. Dan tuan-tuan, doa siapa paling mustajab kalau bukan doa Rasul? Doa Rasul paling mustajab. Jadi Yusuf alaihi salam mendoakan abang-abangnya supaya diampunkan Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Jadi tuan-tuan, sekarang terjawablah mengapa Nabi Yaqub di awal-awal tadi mahu kepada anak-anaknya, jangan hanya kamu pergi dapatkan gandum saja. Aku nak kamu cari Yusuf. Dia mention Yusuf dulu ke dia mention Bunyamin? Yang ditahan kerajaan Mesir, baru je berlaku isu tu adalah Bunyamin. Tapi yang dia mention dulu yang kamu kena cari bukan Bunyamin, Yusuf dulu. Itu menunjukkan apa? Saya dah sebut tadi yang pertama, punca kita ada masalah adalah 30 tahun lepas kamu tak pernah bertaubat dan istighfar, apa yang dah berlaku. Maka dia sebut Yusuf dulu. So jangan putus asa, carilah. Nak cari Bunyamin rasanya tak susah mana. Dia ditahan, kita boleh ikhtiar untuk pergi jumpa di penjara. Nak cari yang ini mustahil. Maka kerana mustahil lah, jangan putus asa daripada Rauf. Rauf ni apa tuan-tuan? Nah, saya main terjemahan jadi sebenarnya. Kalau saya pergi D, memang bertiga lah. Tak sebagai contoh, kita tak pergi D pun. Rauf. Baik tak payah guna. Rauf. Rauf tu apa? Anda biasa dengar dalam Quran, la tayasu mir rahmatillah. Biasa dengar tak? Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Antara rahmat Allah adalah dia menimbulkan ilham kepada anda bahawasanya musibah yang berlaku kerana dosa. Itu rahmat Allah. Bila anda rasa masalah yang berlaku, kewangan, anak, pasangan, tempat kerja, apa jua masalah, lalu anda merasakan kerana dosa-dosa anda, lalu anda istighfar, itu tanda Allah sedang memberikan rahmat. Dia nak melorongkan anda kepada taubat. Sebab tu cantik dalam suratul A'la yang saya baru kupas di TV Hijrah hari itu, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara. Dia halang rezeki sekejap, dia takdirkan rezeki kamu ada masalah sekejap, supaya kamu dibawa kembali ke pangkal jalan. Fahada. Supaya kamu tahu jalan pulang. Kamu alpa dan lalai semasa aku bagi rezeki melimpah ruah. Sekarang aku tahan sikit, kau mula ada masalah 2019 ni. Jadi aku nak kau kembali pada Tuhan. Aku nak tengok kau mengadu ke tidak. Kau mengadu ke tidak. Atau kau hanya terus percaya kepada taktik itu, strategi kewangan ini dan bla 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 bla. Dan kau tak mengadu pun pada Tuhan. Tuhan nak tengok benda tu. Jadi roh ini tuan-tuan adalah pernafasan. Okay, bila kita mengantuk macam sekarang kan, kita perlu lakukan rauh.
Roh ni tuan-tuan, tarik nafas semua dan lepaskan perlahan. Ini makna rauh, di mana anda menikmati rih, angin, udara yang segar untuk menstabilkan pernafasan anda, kerana pernafasan penting supaya darah berjalan di otak anda. Jadi apa yang Nabi Yaqub nak kata sebenarnya? Nabi Yaqub nak kata apa sebenarnya? Ya benar, bila kita nak cari Yusuf, kita akan letih dan kita perlu berehat. Kita perlu berehat. Dan masa berehat, ia adalah soal kita menarik nafas lega. Yaqub nak pesan pada anak-anaknya, bila kamu berehat, selepas kamu tak jumpa Yusuf, jangan sekali-kali terlintas dalam fikiran kamu yang Yusuf takkan ditemui, lalu kamu berputus asa. Jangan sekali-kali biarkan syaitan berbisik begitu. Dan sebaliknya, semasa kamu bernafas, kamu kena kata bahawasanya Allah, apabila kita mengadu kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan datangkan satu masa di mana kita tidak lagi gundah gulana dan sempit dada. Kita akan dapat bernafas dengan lebih lama, dengan lebih tenang. Kita akan dapat kerehatan yang sepenuhnya. Maknanya apa? InsyaAllah, the time will come, Yusuf akan kembali kamu temui. Tu makna rauh tu tuan-tuan. Subhanallah. Faham tak tu? Nampak belum? Okey. Satu perkara lagi, ini mahal ayat ni. Idza antum jahilun. Saudara-saudara, adakah saudara-saudara masih ingat apa yang saudara-saudara buat kepada Yusuf dan saudaranya sebelum tu? Sebelum kita pergi pada ni, kalau Yusuf kata, adakah kalian masih ingat apa yang kalian dah buat pada Yusuf? Wajar tak Yusuf sebut Yusuf? Adakah saudara-saudara masih ingat apa yang saudara-saudara buat? Saudara-saudara telah buat kepada Yusuf? Wajar tak Yusuf meminta kepada 10 orang saudara-saudaranya memikirkan sekejap, mengingati sekejap apa yang dah berlaku kepada Yusuf yakni dirinya? Wajar tak dia kata begitu? Wajarlah, sebab dia Yusuf. Dia rasa kezaliman tu. Dia rasa dihumban sakit, dimaki, dicerca, dipukul. Wajarlah dia minta kepada abang-abangnya untuk ingat balik. Ingat ke tak? Tetapi sekarang dia mention dan saudaranya. Soalan muncul, Yusuf tahu kat mana Bunyamin pun mengalami perkara yang sama. Jangan senyap tuan-tuan, jawab. Soalan saya, Yusuf tahu mana yang Bunyamin pun selepas ketiadaan Yusuf di Palestin, Bunyamin telah mengalami perkara yang sama selama 30 tahun. Cuma tidak diumumkan ke dalam telaga kerana dipegang erat oleh Yaqub alaihi salam. Bunyamin cerita. Bunyamin cerita kat mana? Sebab itu Yusuf kena tahan Bunyamin. Sebab dia nak kumpulkan bukti. Abang-abangku ni dah bertaubat ke belum? Dah bertaubat ke belum? Berdasarkan cerita Bunyamin, dia orang tidak bertaubat lagi. That I have mission. Sebab tu aku diutuskan Tuhan untuk memastikan mereka bertaubat. 10 orang ni dia akan sujud pada Yusuf. Itu mimpi. Yusuf kena buat 10 orang ni, dan sebenarnya 11, sujud pada dia. Nak sujudlah ke mana kalau dalam hati tidak ada taubat? Sebab itu dia mengambil masa yang lama tu untuk menyebabkan 11 dan sebenarnya 10 orang ini mengenang kesalahan mereka. Kerana mereka tidak pernah menginsafi kesalahan yang mereka buat kepada Yusuf, dan mereka bukan sekadar tidak pernah menginsafi, mereka ulang perkara yang sama kepada Bunyamin berdasarkan laporan Bunyamin sepanjang bersama dengan Yusuf atas nama tahanan Mesir. So bukti-bukti jelas abang-abangku tidak bertaubat, maka wajarlah keutamaan aku sekarang adalah tarbiyah dan dakwah saudara-saudaraku.
Sebab tu saya sebut sekali lagi apa yang saya sebut di awal-awal kuliah dahulu. Menarik. Surah Hud, surah sebelum surah Yusuf, surah yang ke-11, surah Hud, dakwah Nabi kepada kaum. Public speaker, pegang mikrofon. Tetapi masuk surah Yusuf, jangan gairah sangat pegang mikrofon. Jangan gairah sangat berdakwah pada orang lain. Kalau adik-beradik sendiri tak terasa dengan dakwah kamu. Jangan lupa family. Jangan lupa adik-beradik. Dakwah juga kepada mereka. Subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam masa 5 minit yang berbaki ini, kita berada di kemuncak kejayaan. Okey. Sekarang Yusuf, kalau anda baca daripada awal, dia bukan jenis buang masa. Dengan ketika abang tengah mengenang apa yang mereka tak boleh nak, mereka masih lagi mengambil masa untuk memahami apa sebenarnya sedang berlaku. Tiba-tiba tanpa membuang masa, Yusuf memerintahkan kepada abang-abangnya, "Bang, ini baju saya." Tuan-tuan, ini baju saya, Yusuf kata. "Bawa balik pergi pada ayah, letak atas wajah ayah elok-elok. InsyaAllah ayah akan dapat kembali melihat. Dan bila ayah dah boleh melihat, saya dengan ini memerintahkan." Dia berhak bagi perintah tak sekarang? Memang dia layak pun, sebab tu dia kekal berkuasa. "Datang ke seluruh ahli keluarga kalian ke Palestin." Palestin apanya? Mesir. Surah Yusuf ni, dia bermula dengan cerita baju. Ada darah. Kononnya Yusuf dimakan serigala. Abang-abang bawa, tunjuk pada ayah. Abang-abang sebenarnya letak darah serigala, darah kambing, maafkan saya. Lalu ayah bila tengok baju tu, confirm dia mau pelawak. Saya telah terangkan, kalau ada masih ingat, walaupun nampak bela aku, saya pernah terangkan macam mana baju yang ada darah itu membuktikan mereka pelawak. Kalau mereka tak bagi baju tu tak apa lagi. Tapi bila mereka bagi baju tu, confirm pelawak. Bagaimana darah ada di luar tapi dibelah dalam tak ada. Baju Yusuf ada di luar bahagian kulit, belah dalam komis di jubah tebal. Mereka taburkan darah kambing di kulit baju berkenaan. Mereka terlupa nak tabur di dalam. Maknanya, bagaimana serigala itu makan? Darah keluar daripada dalam. Tiba-tiba darah dalam baju tak ada, darah tu ada di luar. Dan bagaimana jubah itu tidak terkoyak. Kan? Baik serigala. Dia meminta Yusuf tanggalkan dahulu sebelum saya ngap kamu. Jadi bila dia bagi komis tu, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub faham perancangan Allah sedang berlaku. Yusuf akan hidup. Ada sesuatu telah berlaku kepada beliau yang aku tak tahu. Yang jelas anak-anak aku telah melakukan kepadanya sebab-sebab yang menyebabkan aku berpisah daripada dia. So Yaqub sangat sedih, dia tidak boleh memahami apa sedang berlaku. Sedangkan dalam fikirannya, dia harap Yusuf menjadi rasul dalam pangkuannya di Palestin. So permulaan membabitkan baju, pengakhiran pun membabitkan baju. Kenapa Yusuf bagi baju? Sebab 30 tahun lepas, ayah jadi gundah gulana, menangis tidak berhenti kerana baju. Sekarang baju menjadi sebab untuk ayah bergembira. Dan ayat ini, kalau tuan-tuan kat klinik ke apa, ada yang buka klinik? Klinik mata ke? Oh ada? Klinik mata ke, kan? Klinik apa-apa pun, why not tanpa ayat? Ya. Kenapa? Sebab apa bagus? Sakit-sakit akan dapat baju. Hati. Sebab di situ perasaan tak ada perayaan Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf cakap bukan. Maksudnya kita kena semakin pendek cerita, buang yang keluar ambil energi. So itu
itu nak tampar kat klinik tu. Buang keruh Rasa saya ni ada jadi. kaitan dengan penyakit. Kita tu. Okey, saja nak kacau orang. Okey. Tuan-tuan, ubat yang saya bagi pada anda sebagai pesakit bukan ubat ni yang menyebabkan tuan sihat. Macam sama juga saya bagi baju. Bukan baju ni menyebabkan ayah boleh melihat. Baju tu asbab, ubat tu asbab. Yang memulihkan ayah daripada sakit adalah Allah. Maka ayat ni bagi motivasi. Semua penyakit ada ubat. Cari je ubat tu dekat mana atas muka bumi Allah. Kalau Allah takdirkan baju, baju boleh mengubat. Yang penting doa. Kalau anda masih ingat, saya pernah sampaikan, bukan di sini rupanya, di Tadabbur Center. Seorang kanak-kanak merawat semua penyakit. Semua penyakit dia berjaya rawat. Rupa-rupanya hadis kata dia berdoa pada Allah, lalu sembuhlah sakit tu. Sebab itu doa Nabi ni yang penting, bukan baju tu. Nabi mendoakan ayahnya pulih penglihatan. Baju hanya asbab. Dan lebih menarik lagi, di minit-minit terakhir ini adalah Yusuf tengah hajar apa pada abang-abangnya, tuan-tuan? Soalannya sekarang, yang tahu ayah buta adalah 10 orang ni. Dan mereka tak pernah sebut di mulut sepanjang merayu kepada sekolah alami sepanjang merayu kepada tuanku raja. Mereka tak sebut pun di mulut, ayah kami tua dan sekarang buta, tolonglah sedekah pada kami. Mereka tak sebut pun ayah mereka buta. Tapi Yusuf tahu mana Yakub buta. Dia kan nak jadi Nabi. Dia bukan nak jadi Nabi, dah jadi Nabi pun. Dia dapat wahyu dari Allah. Yes. Tanda dia dapat wahyu dari Allah. Puan kena selalu datang. Bang, dulu abang cemburu ayah selalu banyak masa dengan saya banyak masa dengan ayah. Abang-abang kata ayah nepotisme, kronisme, terlalu melebih-lebihkan anak pilih bulu. Puas. Ayah kata abang-abang tak nak dengar. Biar saya kata pada abang-abang, ayah beri perhatian lebih pada saya kerana Allah beritahu ayah, saya akan jadi Rasul dan bukan abang-abang. Allah bila pilih Rasul, Allah bukan pilih berdasarkan degree dekat universiti mana. Allah pilih Rasul berdasarkan kebersihan hati siapa. Dan pemilihan Rasul bukan benda boleh dilakukan oleh manusia dan bukan benda boleh dibincang dalam mesyuarat. Allah decide dan kita tak boleh protes abang-abang. Bila Allah pilih saya sebagai Rasul, maka ayah beri perhatian lebih untuk mentarbiah saya supaya bersiap sedia. Sepatutnya abang-abang faham benda ni, tak ada hasad dengki dan cemburu. Patutnya abang-abang muhasabah diri. Kenapa kami tak jadi Rasul tetapi Yusuf? Sekarang abang-abang tak percaya saya Rasul. Saya buktikan pada abang-abang. Abang-abang tak report pada saya yang ayah buta. Tapi saya tahu kat mana abang-abang. Ayah buta. Ayah kita buta. Saya tahu daripada Allah. Dan lebih menarik lagi, babak minggu depan, Yakub pula berkata kepada keluarganya, aku bau Yusuf. Aku ada bau Yusuf. Jadi keluarga kata, gila ke apa orang tua ni? Anak-anak dia dekat Mesir duk tengah cari Bunyamin. Yang dia pesan suruh cari Yusuf. Itu dah gila dah tu. Sekarang dia kata dia bau Yusuf. Dia bau baju Yusuf. Jadi ahli keluarga just book by its cover. Dah gila ke apa orang tua ni? Tapi memang benar. Dalam perjalanan 7 malam tuan-tuan daripada Memphis nak sampai ke Kanaan. Perjalanan daripada Mesir nak datang ke Palestin 7 malam. 600 kilometer. Tetapi macam mana Yakub boleh bau baju Nabi Yusuf? Adalah cara tertentu. Kalau Allah boleh tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman, takkan Allah tak boleh tundukkan angin khusus untuk bawa bau baju Nabi Yusuf dia sampai kepada hidung Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ni wangi tuan-tuan. Jadi itulah. Subhanallah.
Kita berhenti setakat itu dulu. Ini tanda Rasul. Dia ada pengetahuan tentang sesuatu yang kita tiada pengetahuan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.